Dan ulang balik, tengok lagi dan lagi bab 1, dan saya akan ulang lagi bab 4 bila dah habis. Tingkatan 4 bila dah habis tingkatan 5 nanti, sampailah kamu habis exam. Sampailah kamu pergi ke exam SPM nanti. Okey, kita masuk ke bab 1, mikroorganisma dan kesannya ke atas kehidupan. Hari itu kita dah masuk dah. Organisma seni tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Apakah itu? Itulah yang dimaksudkan dengan mikroorganisma. Mikroorganisma ni memang kita tak akan nampak dengan mata kasar. Kita hanya dapat tengok bawah mikroskop sahaja. Kecuali fungi. Fungi memang kamu akan dapat tengok beberapa jenis fungi lah. Contohnya kulapuk kan, mukur yang kamu tengok yang terdapat dekat mana, dekat roti. Selepas itu kamu juga dapat tengok alga yang jenis besar, kamu dapat tengok lah. Okey, ni adalah mikroorganisma yang saya dah cakap hari tu ada 5 semuanya: virus, bakteria, kulat, protozoa, alga. Okey. Kemudian hari tu saya ada cerita pada kamu pasal virus ni, dan antara kelima-lima ni virus lah yang paling kecil sekali. Yang selain daripada virus, kita yang lain sebenarnya besar kalau nak dibandingkan dengan virus ni. Virus ni 0.02 mikron. 0.02 mikron ni sebenarnya kecil, sangat-sangat kecil. Sampai kamu tak dapat guna mikroskop cahaya pun kamu tak nampak. Kamu kena gunakan mikroskop mikron. Sebab itulah virus yang kita hadapi sekarang ni, kita tak boleh nak sekadar tengok mikroskop saja dapat tengok virus. Tak boleh. Sampaikan kita terpaksa gunakan PCR. PCR ni ambil darah dia, ambil calitan hingusan orang yang kena COVID tu kan. Tengok bawah, tengok dia punya PCR. PCR ni kita tengok dia punya DNA lah kan. Barulah kita tahu kehadiran virus dalam badan. Itu nak cerita pada kamu ni betapa kecilnya virus. Ada yang tak dengar? Tak dengar langsung. Kamu dengar tak? Suara tak jelas. Slow pula dah. Lama. Dia orang bertukar-tukar. Okey, kau saya cakap sini dekat. Dengar. Okey. Dengar. Tak ada. Mana window ni? Window benda ni has recovered from unexpected shutdown. Apa ni? Cancel lah. Okey, kamu nak? Okey, dengar. Tak dengar lagi. Jauh sangat. Tak jadi lah ni rupanya saya beli ni pakai DJ pun tak dengar juga. Ini saya dah terjerit-jerit ni. Okey. Okey. Macam ni, tak apalah, kita santai-santai je lah. Okey, apa yang kamu nak tahu pasal virus ni? Hari tu kita dah belajar pasal virus, kan? Apa yang kamu masih lagi tak faham mengenai virus? Hello? Saya tak dengar. Dengar? Okey, pasal virus ni, kamu dah tahulah dia paling kecil sekali kan?
Virus ni adalah mikroorganisma yang paling kecil dan saiz adalah 0.02 mikron. Dia sebenarnya paling kecil lah, kan? Dan kita tak dapat tengok dengan mikroskop cahaya, kena guna mikroskop elektron. Jadi sebab itulah kamu tengok sekarang ni PCR terpaksa digunakan. Bila mana orang pesakit kena COVID, jadi kita kena guna dia punya calitan hingus dia tu dalam hidung dia tu, dan kita akan tengok PCR. PCR ni sampai ke peringkat kita tengok DNA lah, kehadiran adakah virus tu hadir dalam badan pesakit tu. Okey, jadi rupa bentuk virus ni dia tak ada cytoplasma lah, dia tak ada cytoplasma, dia tak ada nukleus dan tidak mempunyai membran. Dia tidak ada membran. Jadi maksudnya dia sangatlah kecil. Sangat-sangat kecil. Dan dia ada dua sahaja. Dia ada kapsul protein dan dia ada asid nukleik. Dia ada kapsul protein, dia ada asid nukleik. Dan ada pelbagai jenis virus lah, berbentuk pilin, spera, rod, helix dan polyhedral atau gabungan kedua-duanya. Okey, kamu tengok gambar ni. Okey, kamu tengok gambar ni lah. Ni sahaja bentuk virus. Ini sahaja dia punya kapsul. Ni kat luar dia ni. Dan dia ada DNA dia. Tu sahaja. Dua ini sahaja. Sebab tu dia sangatlah kecil. Ini kamu nampak gambar ni? Nampak? Tak ada gambar. Sekejap. Kamu nampak dekat tak, saya ni tengok guna apa? Guna komputer ni. Kamu kena tengok kat komputer. Saya guna apa? Guna komputer, guna laptop. Kalau kat buku ini buku teks tingkatan 5. Sekejap. Muka surat 14. Okey, dapat? Okey, Okey, it's okay. So, kamu nampak ni kapsul ni, kapsid, dia punya kapsul luar, kan? Dan dia ada DNA. Dua ni sahaja yang membina virus. Sebab itulah virus ni dia dikatakan paling kecil sekali. Kan? Dua ni sahaja sudah memadai untuk membina virus. Okey, jadi kita tengok lagi. Jadi kamu nampak ni lah, ni dia punya bentuk tetrahedral ni, kan? Kemudian dia ada bawah ni. Dia gabungan antara yang kata ni polyhedral dan juga helix, gabungan kedua-duanya. Kamu nampak ni. Okey, yang ni tobacco mosaic virus. Virus yang mana dia hanya berbentuk silinder saja, kan? Dalam dia ada RNA. Yang kamu tengok yang ni, ini bentuk, ini apa? Virus influenza yang menyebabkan penyakit influenza. Okey, virus ni semua virus merupakan parasit menyebabkan penyakit. Jadi virus ni semuanya menyebabkan penyakit dan dia tidak boleh makan tetapi menggunakan bahan dan sel untuk membiak. Tapi kamu tengok dia yang mana virus ni dia memang kehidupan dia hanya dalam sel perumah. Kalau dia keluar daripada sel perumah tu, dia tak boleh hidup. Dia akan menghablur dan menjadi zarah, bukan hidup. Dia dalam bentuk kristal. Dia dalam bentuk kristal. Okey, virus ni cara pembiakan dia disebabkan dia ni tidak menunjukkan semua ciri benda hidup, tapi dia boleh membiak. Gambar tak nampak.
Ni nak share ni Share yang ni. Yang ni, share ni. Okey, kalau saya pergi ke sini. So dari tadi tak nampak ah. La ilaha illallah, nama tak tahu. La ilaha illallah. Nama tak tahu awal. Okeylah, tak apalah. Okey, kamu tengok ni. Ni apa dia? Ni apa dia? Apa yang tulis sini? Virus. Ni apa dia? Ni bakteria. Ni apa dia? Ni apa dia? Ini apa dia? Okey, okey, saya nak tanya kamu, macam mana kamu nak ingat ni? 5 nama ni, macam mana nak ingat? Bagikan saya cara macam mana nak ingat. Macam mana nak ingat? Ni memanglah kamu tengok kat sini bolehlah ingat. Macam mana nak ingat? Cara dia nak ingat ni. Bagi tips. Okey, caranya ialah Pak Bu. Pak Abu pun boleh juga. Okey, Pak P-A-K Pak B-U. Pak Bu boleh? Kan? Kalau kamu nak ingat bapuk pun boleh. B-A-B-A-P. Ni V ni kamu jadikan U. U-K. Bapuk. Okey, B tu apa dia? Bakteria. A alga. P protozoa. Virus kulat. So kamu boleh ingat bapuk. Okey. Jangan saya tanya pula kan lupa. Okey. Virus ni antara yang kelima-lima ni, virus ni lah yang paling kecil. Antara kelima-lima ni, virus ni paling kecil. Sebab tu lah kamu tak boleh tengok bawah mikroskop cahaya. Kamu kena guna mikroskop elektron. Dia punya saiz dia 0.02 mikron hingga 0.4 mikron. Okey, dia tidak ada cytoplasma, tidak ada nukleus, tidak ada membran. Dia hanya ada dua sahaja. Dia ada kapsul dia ni dan dia ada DNA ni. Itu sahaja. Kalau ini kamu boleh ingat, okey, baguslah. Kan? Okey, kamu tengok ni. Ni contohnya. Okey, ni badan dia. Dan dalam ni ada DNA. Okey, ni kamu tengok ni dia punya virus dia ni, bentuk dia silinder macam ni kan. Dalam dia ni ada RNA. Nampak betapa simpelnya dia punya ni. Okey, ni dia punya kapsul. Lepas tu ni surface protein untuk dia melekat. Protein dia melekat pada badan kita lah, pada sel-sel kita. Dan dalam dia ni ada RNA. Itu sahaja. Sebab tu virus ni dia memang mudah sangat nak membiak. Sebab hidup dia simple. Sangat-sangat simple. Dia punya bentuk dia simple. Dan kamu nampak sini, dia punya nutrisi dia, kan, dia semua virus ni adalah parasit dan menyebabkan penyakit. Sama ada dia hidup dekat pokok pun, pokok itu berpenyakit. Dia hidup dalam manusia, manusia pun berpenyakit. Kan? Jadi tidak boleh makan, tapi menggunakan bahan dalam sel untuk membiak. Maksudnya dia guna sel perumah tu untuk dia membiak. Dia tak makan pun, tapi dia membiak. Semua virus hidup dalam sel perumah. Jadi dia tak boleh berada di luar rumah. Dia kena berada dalam sel perumah. Barulah dia boleh hidup. Okey. Virus menghablo ni maksudnya dia akan membentuk macam abu je tu. Kalau untuk kamu faham, macam tepung gitu bentuk dia. Kan?
Habluh lah, dia macam habu. Macam apa? Apa istilah kita panggil? Habuk kan. Dan menjadi jazarah bukan hidup. Dalam bentuk kristal je kan. Jadi maksudnya kalau dia tak ada sel perumah, dia akan jadi kristal je ni. Dia akan jadi menghabluh, jadi macam abu gitu. Okey. Cara pembiakan tidak menunjukkan ciri benda hidup. Jadi dia tak ada ciri benda hidup. Tapi dia boleh membiak. Tidak dapat melakukan proses hidup seperti bernafas, memakan dan berkumuh. Dapat melakukan proses pembiakan. Dapat tumbuh dan membiak di dalam sel hidupan perumah dengan cara menggandakan dirinya. Jadi dengan cara apa? Dia menggandakan diri dia. Nampak tak ni cara dia ni? Okey, ni virus. Dia melekat pada membran perumah ni. Ni perumah dia. Dia suntik je RNA. Dia suntik RNA. Kemudian RNA dia ni pergi dekat DNA nukleus. Pergi kat nukleus sel ni. Dia pula boleh arahkan supaya sel ni menghasilkan DNA untuk dia. Nampak tak? Power tak power? Kan? DNA dia ni, DNA virus ni masuk pergi kat nukleus. Dia pula boleh arahkan sel ni menghasilkan DNA untuk dia. Kemudian dah siap tu, dia pun hasilkan kapsul. Dah hasilkan kapsul, jadilah anak-anak virus ni. Okey, ada siapa lagi baru masuk ni? Okey, RNA tu ribonucleic acid. Bahan-bahan genetik. Faham tak? Bahan-bahan genetik yang terdapat dalam nukleus. Okey, ada lagi? Ada lagi yang tak jelas? Ada lagi nak menanya? Itu cara dia membiak. Itu cara dia membiak. Dia tak makan, dia tak minum, dia hanya nak membiak. Faham? Yes, dia ada. Tapi kebanyakannya badan kita dapat bunuh lah. Sel pertahanan badan kita dapat bunuh dengan cepat. Ada. Di udara pun ada. Sama mana? Saya tak nampak pun. Tak ada pun nak admit ni. Baru ada. Okey. Ada lagi pertanyaan mengenai virus? Ada lagi? Dia hanya ada dua saja tadi. Kapsid ataupun kapsul. Dan juga DNA. Dua tu je dia ada. Sebab itulah dia paling kecil sekali. Dia paling kecil sekali di antara mikroorganisma yang lain. Ada lagi yang nak menanya? Yes, virus memang dia menyebabkan penyakit. Apa sahaja jenis virus dia menyebabkan penyakit. Virus influenza dia menyebabkan kamu sesama. Virus COVID, inilah. Ni sampai kita pun terpaksa berkurung gini. Ya. Vaksin ni dia bukanlah bakteria. Dia adalah bahan asal daripada virus tu. Yang mana dia ambilkan sikit fragment DNA ataupun RNA virus tu, dia lemahkan, dia masukkan dalam virus, dalam apa kita nak suntik ni, kita panggil apa tu? Vaksin. Jadi badan kamu dia akan kenal dulu, okey, ni adalah bahan asing. Jadi dia akan hasilkan antibody untuk melawan sekiranya virus yang betul masuk. Maksudnya dia kenal dulu. Faham tak? Itu fungsi vaksin.
badan kamu akan diperkenalkan dulu dengan benda asing. Bila mana dia dah kenal, maka bila mana datang yang betul punya, jadi badan kamu tak terkejut. Dia dah ada dah pertahanan awal lagi. Itulah yang dimaksudkan dengan vaksin. Okey, ada lagi pertanyaan? Okey, membran tu bukan perumah Macam mana kamu dapat ni membran perumah ni? Ni ke gambar ni? Nampak gambar ni? Okey, ini adalah bakteria. Bakteria tu kecil tau. Tapi virus ni boleh menjangkiti bakteria ni. Maksudnya bakteria tu dah kecil. Tapi virus ni boleh menjangkiti bakteria ni. Itu yang nak menunjukkan betapa virus ni kecil. Dan dia melekat pada membran. Ni bakteria ni, kan di luar bakteria ni paling luar sekali adalah membran. Jadi dia melekat pada membran ni. Okey, macam mana pula dia kalau virus ni masuk dalam badan manusia? Sama juga. Dia melekat pada membran ni. Dia melekat pada membran ni dan dia akan suntikkan DNA. Jadi yes. Jadi apa akhir sekali? Akhir sekali sel dia akan rosak lah. Mati. Macam tu yang terjadi pada sel paru-paru. Kalau kamu terkena COVID lah. Dia akan pecah macam ni. Faham? Okey. Dia ada yang kamu tengok tadi ni. Okey, yang ni. Okey, yang dia ajar pada kamu ni, ini kamu punya silibus lah. Kan? Kamu kena tahulah at least dia ada berbentuk pilin, spera, rod, helix dan polyhedral atau gabungan kedua-duanya. Ini kamu punya silibus. Sebenarnya banyak lagi bentuk lain. Boleh? Hello? Okey, ada pertanyaan lagi tak ada? Okey, saya buka lagi. Ni ada lagi nak tanya. Okey, tak apalah. Kita teruskan je lah. Okey, ni dah. Okey, cara pembiakan saya dah beritahu kamu tadi. Ni. Okey, kita pergi ke bakteria pula. Satu persatu Saiz dia 0.5 hingga 10 mikron. Maksudnya dia adalah kedua terkecil selepas virus. Yang pertama sekali virus, yang kedua sekali ialah bakteria. Dia antara yang kecil lah. Tapi boleh tak tengok bawah mikroskop cahaya? Boleh. Kamu boleh tengok bakteria ni bawah mikroskop cahaya. Okey, mikroorganisma unisel. Maksudnya dia hanya satu sel sahaja. Satu sel saja dia boleh hidup. Kita manusia ni multisel. Kita terdiri daripada banyak sel. Faham tak? Kita ada sel saraf, ada sel, macam-macam sel. Okey, tapi yang ni dia hanya ada satu sel saja dia boleh hidup. Siapa dia ni? Najmi baru masuk. Okey, rupa bentuk tidak mempunyai nukleus yang sebenar. Maksudnya macam manusia, kamu tengok sel manusia kan dia bulat gitu, lonjong gitu dia punya bentuk sel, bentuk nukleus dalam sel kita. Tapi kalau virus ni dia tidak ada nukleus yang mana berada dalam membran. Dia bertumpuk-tumpuk je punya nukleus dia. Ni dah gambar ni. Kan? Nucleated circular DNA. Bentuk dia macam ni je. Kan? Dia tidak ada membran yang menyeliputi bahan-bahan DNA ni. Dia tak ada. Itu dimaksudkan dengan tidak mempunyai nukleus yang sebenar. Okey, mempunyai membran sel dan dinding sel bukan terbina daripada selulosa. Maksudnya dinding sel dia ni bukan macam yang kamu faham dinding sel yang terdapat pada tumbuhan. Dia tak terbina daripada selulosa. Okey, tapi dia mempunyai membran sel. Dia mempunyai membran sel. Okey, dikelaskan berdasarkan bentuk, iaitu coccus,
Gonorrhea, contoh ni gonorrhea, coccus, gonorrhea, bacillus, contohnya bakteria TB, Vibrio, Spirilium ni contohnya bakteria sifilis. Okey, macam mana bagi saya cara macam mana nak ingat ni coccus, bacillus, Vibrio dengan Spirilium. Ada cara tak? Caranya ialah B-U-S-K. Saya ingat Busk. B-U-S-K. Bacillus, U tu Vibrio, S tu Spirilium, K tu coccus. Tu cara dia. Okey. Ini adalah contoh bakteria lah. Gambar dia yang mana dia ada flagellum. Flagellum ni dia macam ekor untuk dia bergerak lah. Dan dia ada kapsul, dia ada cell wall. Cell wall ni dinding sel lah. Plasma membrane. Selepas cell wall dia ada membrane. Dan dia ada cytoplasma. Dan dia ada ribosom, dia ada plasmid dan dia ada pilai. Pilai ni untuk dia bergerak juga. Okey. Okey, ni salah satu contoh gambar untuk bakteria lah. Dia ada kapsul, dinding sel, membran sel, flagell. Ni flagellum samalah. Pilai ataupun pilus. Okey, cara pembiakan hari tu saya dah cerita pada kamu, dia ada dua. Satu asex, satu sex. Asex ni maksudnya kamu tengok dia boleh belah dua je. Sel induk terbahagi pada dua bahagian, sel anak yang baru terhasil. Okey. Pembiakan asex ni kita panggil dia untuk bakteria, kita panggil dia belahan dia-dua. Belahan dia-dua. Okey, sel induk terbahagi pada dua bahagian. Ini saya cerita dah. Okey, tanpa makanan atau air bentuk tak aktif spora. Okey, jadi dalam keadaan makanan tak ada, air tak ada, dia tak membiak lah. Dia akan jadi bentuk spora aje. Dia tak payahlah membiak kalau tak ada air, tak ada makanan. Dia akan jadi tak aktif, dia membentuk diri sebagai spora. Okey, bakteria. Masih lagi dalam nutrisi dia hidup sebagai parasit, saprofit dan juga autotrof. Okey, parasit ni maksudnya apa? Dia menumpang orang. Dia akan menumpang orang lain dan menyebabkan penyakit lah. Itu parasit. Saprofit maksudnya dia menumpang juga, tapi dia menumpang kepada bahan yang dah mati. Haiwan ke yang dah mati ataupun makanan yang dah reput. Kat situ pun boleh ada bakteria. Itu saprofit. Kalau autotrof ni, okey, autotrof ni maksudnya dia boleh menghasilkan makanan dia sendiri melalui fotosintesis. Okey, di manakah letaknya bakteria? Okey, di dalam air, udara, tanah, tumbuhan dan haiwan. Jadi bakteria ni ada merata-rata. Bahkan di permukaan kulit badan pun ada bakteria. Okey. Ni contohlah. Kalau bentuk bulat macam ni, kita tahu ni adalah coccus. Kalau bentuk macam ni syphilis. Syphilis ataupun syphilis ni nama bakteria ni, syphilis, menyebabkan penyakit syphilis. Tapi bentuk dia lah Spirilium. Ni bentuk dia Spirilium. Macam orang kata spring gitu. Okey, ni apa dia? Penyakit ini bakteria menyebabkan penyakit TB bentuk dia macam ni, rod ataupun kita panggil bacillus. Okey. Penyakit TB itu batuk kering. Batuk kering yang menyebabkan darah keluar tu.
Okey. Ni kolera. Kolera. Bentuk dia macam ni. Vibrio. Bentuk dia vibrio. Taun. Kolera tu adalah nama lain bagi taun. Okey. Ni siapa dia tak dapat masuk ni? Dia tak dapat masuk. Sifilis. Ya, sifilis pun nama penyakit juga. Sifilis adalah nama penyakit. Bacillus ni bentuk dia macam ni. Bentuk dia macam rod macam ni. Dia bukan penyakit, dia adalah bentuk bakteria tu. Bentuk. Dia nama. Okey, ni dia tunjuk kamu bentuk bakteria dan penyakitnya. Bentuk bakteria contohnya penyakit TB. Bentuk dia bacillus. Tu maksud dia. Ya, mana dia tu virus, kebanyakan tu virus. Sawan babi je. H1N1 tu virus. Okey. Okey, kita pergi pada kulat pula. Kulat ni dia lagi besar lah berbanding bakteria. Dia adalah organisma ringkas seperti pokok. Organisma unisel, maksudnya dia satu sel pun dia boleh hidup. Contohnya yeast. Yeast ni dia unisel, bentuk macam ni. Yeast ni biasa kita guna dalam mauripan. Dalam mauripan nak buat donat tu ada yeast. Dan juga kulat ni pun ada juga multisel. Ni mukur. Nama lain bagi multisel. Bukan nama lain. Maksudnya contoh multisel adalah mukur. Ni mukur. Mukur ni, yang ni gambar yang dah dibesarkan dah. Sebenarnya dia ada atas roti yang kamu tengok. Dia berkulat warna putih tu kan. Itulah dia mukur. Okey. Kulat. Saiz dia berbeza-beza lah. Antara 100 mikron, 10 mikron hingga 100 mikron. Okey, dapat diperhatikan dengan menggunakan kanta tangan atau mikroskop cahaya. Maksudnya memang dia dah besar, kamu dapat tengok dengan mata kamu pun. Nak jelas guna kanta tangan. Ataupun kalau kulat tu kecil lagi, kamu boleh guna mikroskop cahaya, sudah pun kamu nampaklah bentuk dia. Okey, rupa bentuk merupakan tumbuhan yang punya dinding sel dan nukleus tapi tak mempunyai akar, batang atau daun. Pelbagai rupa bentuk filamen, mukur, kulat, roti, kulapuk dan semua sfera yeast ni, inilah bentuk-bentuk yang terdapat pada kulat lah. Ada lagi. Okey, pembiakan. Cara pembiakan dia kalau aseks, pembiakan spora atau pertunasan. Nampak dia bertunas keluar macam ni. Ni dia bertunas ni. Lepas tu tunas dia akan membesar. Lepas tu dia pisah itu cara pembiakan kulat. Okey, pembiakan spora, mukur, kulat, roti, kulapuk ni dia guna spora, kan? Dia macam ni biji benih dia lah. Spora ni. Bila mana dia jatuh ke tempat yang sesuai, dia akan hidup. Ni kat roti kamu. Roti dah berkulat boleh lagi nak makan? Tak boleh. Beracun, sakit perut nanti. Okey, Yes. Pertunasan tu dikira salah satu cara pembiakan kulat. Kamu nampak ni dia bertunas sikit sini. Lepas tu yang ni pun dia besar, macam sama besar dengan ibu dia, dia pun pisah lah. Kan? Lepas tu dia membiak lagi. Bertunas macam tu. Dia cepat memang dia cepat. Macam kamu tengok mauripan, kamu buat donat kan.
Pagi tu kamu gaul-gaul mauripan tu dengan donat tu, dengan tepung tu. Tak sampai petang, tengah hari kamu tengok dah jadi gelembung dah kamu punya roti, donat tu kan. Jadi dia memang cepat, dia cepat membiak. Okey, cara pembiakan dan pembentukan spora. Okey, sporangium ukur menghasilkan spora. Ni atas ni sporangium Atas ni kita panggil sporangium. Sporangium ni yang menghasilkan spora. Okey, spora yang jatuh pada bahan organik sesuai akan tumbuh menjadi mukur. Jadi bila mana dia berpisah daripada sporangium ni, spora tu pergi je mana-mana. Dia jatuh kat sebelah ni, dia hiduplah satu koloni. Buka satu koloni baru. Cukup seminggu, habis roti kamu berkulat. Satu plastik habis berkulat. Boleh makan lagi tak? Tak boleh. Dah banyak dia punya anak-anak lah kan. Sebab spora ni dia cepat. Spora ni dia cepat je tersebar. Okey, nutrisi kulat tidak mempunyai klorofil. Klorofil ni untuk apa? Untuk menjalankan fotosintesis. Jadi maksudnya dia tak boleh menghasilkan makanan dia sendiri Kulat ni kamu jangan salah faham dia memang tak ada klorofil. Jadi dia tak boleh hasilkan makanan dia sendiri. Jadi disebabkan dia tak boleh menghasilkan makanan dia sendiri, dia terpaksa jadi parasit lah. Dia akan jadi parasit, tak pun dia akan jadi saprofit. Apa beza parasit dengan saprofit? Parasit ni dia akan dia akan pergi dekat organisma yang hidup. Organisma yang hidup, dia akan pergi dekat organisma yang hidup. Dan dia akan hidup lah. Dan dia akan membiak, dia akan makan, dia membiak lagi. Contoh dekat manusia lah apa dia panau. Siapa yang ada panau tu, cepat-cepatlah pakai anti-fungus. Sebab apa? Sebab kamu dekat kulit tu adanya kulat. Kulat tu hidup dan dia akan terus menghasilkan spora lagi dan lagi untuk terus beranak lah. Membiak. Okey, saprofit. Apa beza saprofit dengan parasit? Seperti tadi saya cerita kepada kamu, parasit ni hidup atas benda hidup. Saprofit ni dia hinggap ataupun dia duduk di tempat haiwan yang bukan hidup dah. Sama ada dia dah mati ataupun dia dah mereput. Bahan tu dah mereput, contohnya roti. Roti tu dah mereput kan. Dan dia akan hinggap dan dia akan membiak. Okey, itu pasal kulat hidup di tempat lembap dan gelap. Protozoa ni lagi besar lah kan. Lagi besar, dia antara 5 mikron hingga 250 mikron. Mikroorganisma terbesar tak juga. Kan? Ada lagi besar. Algae tu pun besar juga. Kan? Okey, rupa bentuk organisma akuatik yang unisel. Okey. Sekiranya yang dimaksudkan dengan unisel, bersel tunggal ni, memang betul lah. Protozoa ni adalah mikroorganisma terbesar. Kalau kita kira sebagai dia sel tunggal. Kan? Sebab apa? Sebab paramezium tu memang besar. Lebih besar berbanding bakteria ataupun kulat. Okey, mempunyai nukleus sitoplasma diselaputi oleh membran sel. Okey, rupa bentuk yang berbeza dan boleh berubah. Kebanyakan protozoa mempunyai silium yang membantunya bergerak. Okey. Contohnya kamu tengok ni lah. Ni paramezium. Bentuk dia macam selipar. Kalau kamu nak ingat selipar ni, tengok selipar ni, maka kamu ingat paramezium. Kamu ingat paramezium, kamu ingatlah itu adalah protozoa. Bukan bawah alga, bukan bawah kulat, dia adalah protozoa. Jadi macam mana dia membiak? Dia membiak sama ada dia buat belahan dia dua. Belahan dia dua. Contohnya yang buat belahan dia dua ni ameba dan juga paramezium. Ataupun pembiakan seks ataupun konjugasi. Konjugasi ni maksud sini adalah dia bertukar-tukar bahan genetik. Dia bertukar-tukar bahan genetik. Nampak tak? Dia bercantum dua ni. Kan?
Ini bukan jantan betina, kamu jangan salah faham. Dia akan ada satu corong konjugasi di sini untuk dia bertukar-tukar maklumat ataupun genetik. Bertukar-tukar genetik, bila mana dah bertukar-tukar, dia bukanlah lagi paramecium yang asal. Dia adalah paramecium yang baru. Sebab apa? Genetik dia dah baru. Tu maksud dia. Dan selepas dia selesai buat konjugasi ni, dia akan buat belahan dia dua untuk menghasilkan lagi banyak anak yang mana bahan genetiknya sudah pun berubah. Okey, ni adalah ameba. Bentuk sentiasa berubah-ubah. Bentuk dia macam ni. Macam ni. Dia tak tetap. Okey, dia adalah mikroorganisma unisel yang paling besar. Betul lah, dia mikroorganisma unisel yang paling besar. Okey, protozoa, kamu tengok Plasmodium sphera, bentuk dia sphera. Ini adalah salah satu contoh protozoa kan. Nama dia Plasmodium. Bentuk dia sphera macam ni lah. Bentuk dia macam ni kan. Alga, okey, kita pergi kepada last kali sebab dah pukul berapa ni. Nanti saya pun akan bagi kamu juga dia punya video. Okey, kita pergi yang terakhir sekali, itu alga 1 mikron hingga 10,000 mikron. Maksudnya dia antara mikroorganisma yang paling ini paling besar lah kalau diambil kira sebagai multisel. Kalau dia multisel, maka dia akan lebih besar. Sebesar inilah dia. Saiz mikroskopik contohnya Spirogyra, Chlamydomonas, Phytoplankton. Ini adalah saiz mikroskopik. Kamu tak boleh tengok dengan mata kasar. Kena tengok bawah mikroskop. Tapi ada juga alga ni, dia yang bersaiz besar. Contohnya rumpai laut. Rumpai laut ni dia bukanlah tumbuhan biasa. Dia dikategorikan sebagai alga. Okey, dia adalah tumbuhan akuatik, maksudnya dia hidup dalam air. Dia tak boleh hidup di luar air. Okey. Unisel atau multisel, maksudnya dia boleh dua lah, sama ada dia berbentuk unisel ataupun ada juga jenis-jenis alga yang lain dia adalah multisel, banyak sel. Okey, rupa bentuk mempunyai struktur sel tumbuhan yang mempunyai dinding sel berselulosa, nukleus, sitoplasma dan kloroplas. Okey, nampak tak dia ada kloroplas? Maksudnya apa? Dia boleh menjalankan proses fotosintesis dan menghasilkan makanannya sendiri. Dinding sel berselulosa ni maksudnya dia punya dinding tu ada bahan selulosa. Maksudnya dia sama macam tumbuhan yang di peringkat tinggi. Contohnya kamu tengok pokok kayu kan. Okey, dia ada dinding sel dan dinding sel tu terdiri pada bahan-bahan selulosa. Bahan-bahan kimia, nama dia selulosa. Itu maksud dia. Maksudnya dia ni sedikit keras lah kan? Dia ada selulus. Okey. Alga tidak mempunyai batang, akar atau daun sebenar. Maksudnya dia, kalau kamu tengok alga tu, dia macam berpucuk gitu je kan. Dia macam rumput macam tu je. Jadi dia tak ada batang, akar dan daun yang sebenar lah kan. Okey, rupa bentuk dia berbeza-beza. Okey, pembiakan dia sama ada aseks, belahan dia dua, ataupun seks, iaitu konjugasi. Okey, yang menjalankan contoh buat konjugasi ni Spirogyra. Okey, nutrisi. Dia mengandungi klorofil, maksudnya dia boleh menjalankan proses fotosintesis. Semua alga adalah autotrof, maksudnya semuanya boleh menghasilkan makanan sendiri, merupakan pengeluar dalam satu rantai makanan. Jadi dia boleh menghasilkan makanan sendiri. Jadi dia adalah pengeluar utama lah. Pengeluar utama. Okey, habitat dia tempat yang lembap, berair dan bercahaya. Okey, kita tengok. Ni contoh-contoh dia. Ni alga. Kamu nampak ni?
Spirogyra. Ni contoh alga yang nama dia Spirogyra. Nampak berfilamen panjang-panjang gini. Kalau ni saya nak tanya kamu nampak tak mana batangnya, mana akarnya, mana dia punya batangnya, daunnya, tak nampak kan? Itu yang dimaksudkan tidak mempunyai akar, batang dan daun yang sebenar. Itu maksud dia. Kan? Nampak? Filamen gini je, mana batangnya tak nampak, tak ada. Tapi masing-masing bertindak sebagai Spirogyra yang boleh menghasilkan makanannya sendiri, kan? Dia menjalankan proses fotosintesis. Okey, kamu tengok ni Chlamydomonas. Dia macam haiwan, bergerak sana sini, tapi badan dia ada klorofil. Dia boleh menghasilkan makanan dia sendiri. Sebab itulah Chlamydomonas ni dimasukkan dalam kumpulan alga. Okey, kamu tengok ni, ini phytoplankton pun dimasukkan dalam kumpulan alga. Okey, yang ni kita akan masuk kemudian. Sebab apa? Sebab sudah pukul 10. Nanti saya akan sambung lagi dalam kelas yang lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak buka soalan. Sila bertanya sekarang. Seorang. Arif Amin. Okey, Arif Amin. Di kawasan berair, contohnya dalam laut pun ada alga, dalam sungai pun ada alga. Asalkan kawasan berair dan lembap, maka akan hiduplah alga tu. Yes, kita boleh nampak dengan mata kasar. Hingos. Dia tak boleh. Tak. Sebab apa? Sebab dia menjalankan proses fotosintesis. Dalam badan dia tak boleh hidup. Sebab tak ada cahaya matahari. Okey. Lumut. Adakah lumut tu alga? Okey. Dia ada syarat untuk sesuatu tumbuhan tu masuk dalam kumpulan alga. Tapi lumut ni dia tak termasuk. Dia tak termasuk. Dia haiwan, dia maksudnya dia adalah tumbuhan peringkat tinggi. Ada lagi nak tanya? Okey, kebanyakan alga ni dia dalam sungai. Dia dalam air. Contoh yang kamu tengok yang melekat-lekat kat kapal. Dekat kapal tu. Kan yang melekat-lekat dekat kapal tu, kan? Alga dekat kapal. Kamu tengok. Okey, ni kalau saya type ni, kamu nampak tak? Tak nampak Nampak? Sekejap. Alga. Dia biasanya melekat-lekat dekat kapal. Biasanya ni. Ni melekat-lekat kat kapal ni. Ni kat batu-batu. Tapi dia bukan sejenis lumut. Kamu jangan salah faham. Lumut ni di atas lagi. Dia sebab yalah banyak spesies kan. Ni. Okey. Ada yang bukanlah alga. Okey, biasa dia melekat-lekat dekat ni. Melekat-lekat dekat kapal, dekat sampan. Dekat sini. Dekat tepi-tepi ni sampai dia orang terpaksa basuh lah. Kan? Okey. Ada lagi yang nak tanya? Ada lagi persoalan? Okey, protozoa ni yang kamu tengok dalam ni. Okey, mana ni? Okey. Apa beza alga ni dengan protozoa? Itu yang cantik ni. Okey, protozoa ni apa
yang kamu nampak dia punya nutrisi dia ni. Nampak? Dia adalah subtrophy. Sedangkan alga ni dia apa dia? Dia autotroph. Dia boleh menghasilkan makanan dia sendiri. Protozoa dia tak boleh menghasilkan makanan sendiri. Dia perlukan haiwan ataupun haiwan mati, benda-benda yang mereput, pokok mereput, kat situ tempat makanan dia. Ataupun parasit, dia hidup, dia terpaksa menumpang dalam haiwan ke, haiwan pergi minum-minum situ, dia pergi kat haiwan tu, dia melekat situ dalam beberapa hari, makan semua, tu dia turun balik, macam tu. Sifat dia parasit ni. Bukan kat air sahaja, tapi kebanyakannya boleh jumpalah di kawasan air. Kan? Okey, ada lagi nak tanya saya? Okey, kita habis kelas kita ini. Anything kamu boleh tanya lagi untuk malam-malam berikutnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.